Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bertemu kita kembali dalam subjek Bahasa Melayu yang mana kita akan fokuskan berkenaan dengan topik yang ketiga iaitu masyarakat berilmu dan memfokuskan zon cergas minda. Untuk maklumat yang lebih lanjut, mari kita lihat slide yang telah disediakan. Bagi pembelajaran pada hari ini, murid-murid dikendaki untuk merujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 13 yang mana kita akan bincangkan berkenaan dengan topik zon cergas minda. Sudah merujuk buku teks muka surat 13? Baiklah, di mana Hadif dan gurunya mengadakan lawatan pada hari ini? Betul, iaitu di Perpustakaan Negara. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama lihat apakah kemahiran bahasa yang akan dibincangkan. Kemahiran bahasa yang akan dibincangkan ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Kemudian, apakah objektif pembelajaran pada hari ini? Objektifnya ialah murid dapat mendengar, mentafsir dan memberikan dua respon terhadap soalan dan situasi dengan betul. Tanpa melengahkan masa lagi, mari sama-sama kita lihat pembelajaran pada hari ini. Zon cergas minda. Bila sebut saja zon cergas minda, tentunya terfikir di fikiran kita iaitu sesuatu yang boleh merangsang minda kita supaya berfikir, supaya mentafsir, supaya meneliti dan juga mencana idea-idea yang kreatif. Jadi kita lihat apa aktiviti Hadif dan rakan-rakan pada hari ini. Hadif dan rakan-rakan telah mengikuti lawatan sambil belajar ke Perpustakaan Negara. Di pintu masuk perpustakaan tersebut terdapatnya informasi pengguna. Informasi pengguna ini memberikan akses yang mudah kepada pengguna dan juga pelawat. Adakah murid-murid pernah pergi ke Perpustakaan Negara? Tahukah di manakah lokasinya? Untuk maklumat yang lebih lanjut, mari kita lihat video yang telah disediakan. Berbagai
Baiklah murid-murid, bagaimana dengan video tadi? Menarik bukan? Sekarang cikgu akan terangkan apakah fungsi perpustakaan negara terhadap negara kita. Antara fungsinya ialah menasihati menteri tentang polisi negara bagi perkara berkenaan dengan perpustakaan, memberikan nasihat dan membantu dalam perancangan dan perkembangan perpustakaan di peringkat kebangsaan, memperoleh dan menyelenggara suatu koleksi sumber perpustakaan yang lengkap di peringkat kebangsaan, menyediakan perkhidmatan rujukan maklumat, perujukan dan peminjaman, titik tumpuan negara bagi sistem maklumat negara, menggalakkan dan menyelaras penggunaan sumber perpustakaan, menggalakkan dan memudahkan penumbuhan sistem perpustakaan awam di seluruh Malaysia dan banyak lagi fungsi yang lain. Kita lanjutkan lagi ke buku teks muka surat 13 iaitu berkenaan dengan aktiviti hadif dan rakan-rakannya. Baiklah, pada buku teks kamu tersebut terdapatnya informasi pengguna, contohnya zon kanak-kanak, zon interaktif, zon pembaca dan zon kerja, yang mana setiap informasi ini mempunyai koleksi dan juga kelebihan masing-masing. Contoh yang terdapat di zon kanak-kanak ialah e-buku kanak-kanak, laman web kanak-kanak, portal pendidikan, dilengkapi beberapa tablet terkini. Begitu juga zon interaktif, ada apa di sana? Ada e-surat khabar, ada e-majalah dan juga dilengkapi beberapa tablet. Baiklah, kalau dikatakan sebagai e-surat khabar dan e-majalah ni, apa maksudnya? Maksudnya, bentuk ataupun cara pengguna mendapatkan maklumat tersebut adalah menggunakan secara digital, bukannya secara fizikal. Baiklah, kita maju lagi. Zon pembaca, pelbagai kategori buku digital, terdapatnya beberapa tablet, dan yang akhir sekali, zon kerja, dilengkapi 7 komputer riba dan 4 komputer meja. Seperti yang cikgu dah beritahu pada awal tadi, pembelajaran kita adalah berkenaan kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi dialog di bawah tersebut adalah memerlukan kamu untuk memenuhi dan juga memberi respon yang signifikan ataupun secara tepat terhadap persoalan yang diutarakan oleh guru hadif tersebut. Baiklah, mari sama-sama kita baca dialog di bawah. Hadif, kamu hendak ke bahagian mana? Saya hendak ke bahagian kanak-kanak kerana banyak kemudahan disediakan dan sesuai dengan usia saya. Bagus Hadif. Murid-murid yang lain ingin ke bahagian mana dan mengapa? Baik, kita ambil dialog yang berwarna hijau. Kita baca dialog yang telah disediakan. Saya hendak ke zon interaktif kerana di sana terdapatnya banyak kelengkapan pembelajaran canggih seperti e-surat khabar, e-majalah dan dilengkapi oleh beberapa tablet. Dan seterusnya kita perlu untuk memberi respon terhadap dialog yang berwarna ungu. Jadi dialog yang berwarna ungu akan pergi ke zon membaca. Okey, kita baca dulu. Zon pembaca, pelbagai kategori buku digital, terdapat beberapa tablet. Jadi kita perlu untuk menggabungkan dua isi ini dalam satu ayat. Jadi macam mana? Okey, contohnya ialah saya pula ingin ke zon pembaca bagi mengakses pelbagai kategori buku digital dan juga terdapat tablet yang boleh digunakan secara pinjaman. Baik, secara pinjaman ni maksudnya kamu pergi ke kaunter, kamu isi surat, kamu isi apa-apa maklumat dan pinjam tablet, kemudian setelah tamat kamu gunakan, kamu pulang semula tablet tersebut. Itulah dipanggil secara pinjaman. Selesai dialog murid yang berwarna ungu tersebut, kita tengok pula murid yang berdialog berwarna biru. Jadi cikgu tak sediakan, cikgu harap kamu boleh cuba dulu. Zon kerja dilengkapi 7 komputer riba dan 4 komputer meja. Jadi macam mana kita nak buat ayat?
Cikgu, saya ingin ke zon kerja kerana di sana dilengkapi 7 komputer riba dan 4 komputer meja bagi membolehkan saya menyiapkan kerja sekolah yang telah diberikan. Cikgu nak mengingatkan bahawa soalan dan juga respon tersebut mestilah selari. Sekiranya soalan cikgu tersebut, Hadif, kamu hendak ke mana? Kemudian Hadif jawab, saya suka bangunan di tempat ini. Itu tidak menjawab soalan dan tidak tepat sebenarnya. Jawapan mestilah seperti mana yang telah ditanyakan, ya. Mestilah selari. Selesai perbincangan kita berkenaan dengan dialog guru dan Hadif dan rakan-rakannya, mari kita beralih kepada aktiviti murid yang pertama. Aktiviti murid yang pertama menghendaki kamu untuk memenuhkan ataupun memberi respon secara dialog berdasarkan situasi tertentu. Tanpa membuang masa, mari kita lihat aktiviti yang pertama. Sila lengkapkan dialog berikut. Jadi kamu ada masa 30 saat sahaja untuk cuba melengkapkan. Bermula sekarang. Baiklah, masa sudah tamat. Mari kita sama-sama bincang jawapan yang telah kamu fikirkan. Baiklah, mari sama-sama kita bincang. Sila awasi anak-anak, puan, ketika mandi di dalam kolam ini. Jangan biarkan mereka mandi di dalam kolam dewasa itu kerana kolam itu sangat dalam. Baiklah encik, saya akan memastikan anak-anak saya tidak mandi di kolam dewasa yang dalam itu. Terima kasih encik kerana mengingatkan saya. Okey, yang keempat. Kamu tidak boleh menunggang motosikal secara melulu kerana boleh membahayakan nyawa orang lain. Baiklah tuan, selepas ini saya tidak akan menunggang motosikal secara melulu lagi. Saya akan lebih berhati-hati. Terima kasih tuan. Baguslah kalau begitu, Hanif. Okey, itu adalah jawapannya. Tahniah bagi mereka yang betul, dan bagi mereka yang ada kesalahan, cuba lagi di aktiviti yang kedua. Sekiranya aktiviti yang pertama tadi kamu diberi pilihan jawapan, aktiviti yang kedua menghendaki kamu untuk menulis respon ataupun dialog kamu sendiri. Jadi sudah bersedia ke belum? Baiklah, boleh bermula sekarang. Baiklah, masa sudah tamat. Mari sama-sama kita bincang soalan yang diberikan. Okey, daripada Aiman. Kenapa awak cuci longkang ini, Danish? Okey, Danish nak cakap apa? Danish boleh cakap, saya mencuci longkang ini bagi memastikan salurannya tidak tersumbat.
Jawapan yang lain pun boleh diterima juga sebenarnya. Okey, yang kedua pula. Okey, daripada Hajar. Kenapa abang memberus gigi sebanyak 2 kali setiap hari? Okay, bagaimana abang nak cakap? Abang boleh cakap, abang memberus gigi 2 kali setiap hari bagi mengelakkan kerosakan gigi yang boleh menyebabkan kesakitan yang teruk ataupun yang lebih teruk. Dengan berakhirnya aktiviti murid yang kedua itu, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Cikgu sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid-murid yang telah memberikan kerjasama dan juga perhatian sepanjang pembelajaran. Cikgu harap kamu boleh faham pembelajaran kali ini dan juga mengaplikasikan pembelajaran ini dalam kehidupan seharian. Bagaimana dengan pembelajaran sebentar tadi? Sekiranya anda rasa pembelajaran itu menarik, sila like, share dan subscribe. Dan sekiranya ada sebarang penambahbaikan dan komen, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.